salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam matematik tingkatan 3 bab yang ke-8, lokus dalam 2 dimensi. So untuk video pembelajaran pada kali ini kita akan sambung lagi perbincangan lokus kita dalam standard pembelajaran yang terakhir, iaitu 8.2.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan lokus. Jadi untuk perbincangan soalan penyelesaian masalah yang melibatkan lokus ini, saya ambil soalan daripada buku teks untuk dijadikan sebagai soalan perbincangan dan juga soalan contoh. Okey, yang pertama ialah saya ambil soalan uji minda 8.2C muka surat 217. Dan soalan yang saya pilih adalah soalan 3. Khalid melukis plan untuk permainan mencari kotak harta karun pada grid segi empat sama yang berskala 1 cm kepada 1 meter. Pada raja di sebelah, lukiskan kawasan kotak harta karun jika berjarak 3 meter dari tiang bendera P. Okay, dia bagi dari satu titik tetap, so dia 3 meter dari titik tetap P. Dan kawasan harta karun jika berjarak 5 meter dari jalan bahagia. So jalan bahagia itu adalah satu garis. Okey, garis secara mencancang tu. Dan seterusnya, tandakan kedudukan yang mungkin bagi kotak harta karun dengan simbol bulat dan pangkah. So yang pertama kita buat soalan A dahulu. So soalan A ni kata kawasan kotak harta karun jika berjarak 3 meter dari tiang bendera P. Apa maksud dia? Dari titik P tu kita bukakan kotak jarum jangka lukis kita tu kepada 3 meter, bermaksud 3 cm lah, 3 kotak. Okey, 3 meter tu adalah 3 kotak sebab 1 cm mewakili 1 meter. Jadi kita buka jangka lukis, saiz dia 3 kotak kita tu, kita letak jarum pada titik P dan kita buatkan satu bulatan. So ini yang pertama yang kita katakan kemungkinan kotak harta karun itu berada di sepanjang bulatan itu. Tapi kita tak tahu kat mana. Okey, dia akan berada di atas bulatan merah itu. Okey, dia ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua dia kata kemungkinan kotak harta karun itu berada 5 meter dari jalan bahagia. 5 meter dari jalan bahagia, tadi kita kata satu kotak 1 cm, 1 cm mewakili 1 meter. Jadi 5 meter bermaksud 5 cm ataupun 5 kotak dari garis jalan bahagia. Jalan bahagia itu satu garis lurus, bermaksud lokus dia kita akan dapat satu garis lurus yang selari juga dengan jalan bahagia. Okey, so ini adalah kawasan kotak harta karun tersebut. Okey, jadi kemudian dia minta kita tandakan titik persilangan. Okey, kedudukan yang mungkin bagi kotak harta karun itu dengan simbol bulat dan pangkah. So tadi kita ada bulatan yang berwarna merah dan kita ada garis lurus yang berwarna ungu tu. So di mana titik persilangan itu kita tandakan dengan bulat dan pangkah. Jadi ini adalah kawasan yang mungkin bagi kedudukan kotak harta karun tersebut. Okey. So kita sambung lagi dengan satu lagi soalan. Saya ambil soalan mahir diri muka surat 219. Raja di sebelah dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Titik X, titik Y dan titik Z ialah 3 titik yang bergerak dalam segi empat sama itu. X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik Q dan titik C. Dengan menggunakan huruf pada rajah, nyatakan lokus bagi X. Okey, soalan dia minta kita nyatakan huruf apa titik X itu. Soalan B, lukis bagi lokus bagi titik Y yang bergerak pada keadaan jaraknya sentiasa sama dari 2 garis lurus PD dan DT. Okey, so kita tengok di sini PD dan DT. Dan kedua, lukis lokus Z yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 5 unit dari titik S. Dan tandakan simbol persilangan. Simbol bulat dan pangkah pada persilangan
locus Y dan juga locus Z. So yang pertama, dia bagi syarat di sini ialah jarak dia sentiasa sama dari titik Q dan titik C. So kita ada titik Q dan titik C. Kalau ada dua titik, macam mana kita nak cari locus? Kita bahagi sama serenjang dia. Okey, bahagi titik itu kepada 2. Okey, jarak yang sama, iaitu kalau kita buat pembahagian ni, kita akan dapat jarak garis yang membahagi antara garis QC itu adalah pada garisan ABS. Jadi locus X ialah garis ABX, di mana jarak ABS ke Q adalah sama dengan jarak ABS ke C. Okey, so itu untuk soalan A. Soalan B, dia minta kita lukiskan jarak sama di antara garis PD dan garis DT. Di sini kita tengok titik persilangan garis itu adalah pada D. Jadi kalau ada dua garis yang bersilang pada satu titik, maksudnya kalau kita nak cari locus dia adalah pembahagi dua sudut tersebut. So kalau kita bahagi dua sudut itu, kita akan dapat garis DBR. So DBR itu adalah locus Y. Okey. Yang kedua, dia minta kita lukis locus Z yang jarak dia sentiasa 5 unit dari S. 5 unit dari satu titik S. Kita dah tahu kalau satu titik S ni, satu titik ni bermaksud locus dia mesti satu bulatan. Okey, so kalau dalam ni, kes ni kita ada S, jadi 5 unit, maksudnya 5 petak dari S. Kita buka jangka lukis kita. Jarum berada di S, jadi kita buat satu lengkuk. So, lengkuk ini adalah locus Z. Okay, di mana locus ini jarak dia sentiasa 5 unit dari titik S. Okay, untuk locus ni kita hanya buat dalam kawasan yang diberikan sahaja. Jawapan kita hanya dalam, kalau ini dalam segi 4 yang diberi ni, dalam segi 4 tu sahaja. Tak perlu buat di luar dia. Okay. Dan soalan berikutnya dia kata tandakan simbol simbol bulat dan pangkal itu pada persilangan locus Y dan locus Z. Jadi kita tandakan tempat dia bersilang. Okay. So demikian ialah dua soalan yang saya bincangkan dalam penyelesaian masalah yang melibatkan locus. So lepas ni kita akan cuba bincang lagi beberapa soalan-soalan latihan dalam buku teks bagi mengukuhkan kefahaman kita tentang locus dalam 2 dimensi. Okey, sekian, terima kasih.